Bagi meningkatkan tahap keselamatan dalam komuniti dan meningkatkan penglibatan pertubuhan dalam hal ihwal keselamatan komuniti setempat, kerajaan menggesa Persatuan Penduduk mengambil kesempatan memanfaatkan Geran Pertubuhan Prihatin Komuniti GPPK. Untuk kita mengetahui apa itu GPPK, hari ini GPPK Perkasa Keselamatan Komuniti ini yang akan kami fokuskan dalam Bis Malaysia petang ini. Teruskan bersama saya Faiz Syairah Nizam untuk 30 minit yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini Bis Malaysia Selasa 4 Julai 2023. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM dan di TV1. Selain itu anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube Bis Malaysia. Sebelum kita ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Tiada pendaftaran diperlukan untuk menyertai skim perubatan madani. Penerima sumbangan tunai rahmah 2023 Fasa 1 layak mendapat rawatan percuma di bawah skim itu secara automatik. Skim perubatan madani yang bermula 15 Jun lepas merupakan inisiatif rintis bagi menampung keperluan kesihatan golongan B40, terutamanya dalam mendapatkan perkhidmatan penjagaan prima akut atau rawatan pesakit luar kes-kes akut melibatkan pengamal perubatan swasta umum berdaftar. Layak untuk skim perubatan madani. Dan manfaat di dalam skim perubatan madani ini kami pecahkan. Jadi dengan manfaat skim perubatan madani ini kita pecahkan lagi kepada 3 kategori. Ya, 3 kategorinya, yang pertama isi rumah berkeluarga sebanyak 250 secara one off, bukan bulan-bulan, secara one off. So 250 ni bermula 15 Jun sehingga 31 Disember. Itu secara 250 untuk isi rumah berkeluarga. Kategori kedua adalah warga emas tanpa pasangan sebanyak RM125. Dan kategori terakhir adalah kategori bujang sebanyak RM75. Rawatan percuma yang ditawarkan antaranya demam, selsema, muntah, terseliuh, sakit kepala dan trauma ringan. Pengeluar kereta nasional Proton bekerjasama dengan syarikat alat ganti kenderaan terbesar Thailand AA Pico High-Tech Public Company Limited AA Pico menerusi anak syarikatnya Advanced Vehicles Engineering Global Sdn Bhd AV Global. Pico melabur RM140 juta untuk pengeluaran komponen kenderaan bersama Proton. Pelaburan selaras usaha menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan, meningkatkan daya saing dan mewujudkan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Ini adalah satu petanda yang positif dari segi otomotif sektor kita yang banyak menyumbang kepada KDNK dan pelaburan negara. Dan saya berharap supaya momentum ini diteruskan dan kita dapat melihat bagaimana industri otomotif ini akan terus berkembang, terutamanya dalam teknologi yang barulah, ya, terutamanya dalam EV dan juga EV. Baik, seterusnya, program kesediaan pasaran Matrid merupakan platform berkesan bagi pemain perusahaan kecil dan sederhana PKS menceburi pasaran baharu khususnya di peringkat antarabangsa. Ia merupakan platform komprehensif yang berkesan dan lengkap dengan panduan bagi memastikan peserta mencapai matlamat perniagaannya. Has a few platforms to help companies like this, SME, PMKS. Salah satunya kalau you buat produk halal contohnya, Matrid akan anjurkan untuk kali yang ke-19 pada 12 ke 15 September
it's the most cost effective program sebab you participate dalam event di Malaysia, di Kuala Lumpur, di MITEC pada 12 hingga 15 September. Kita bawa pedagang daripada luar negara to meet up with you. Beliau menyatakannya pada Majlis Pelepasan Penghantaran Ekspor ke Jerman di bawah program kesediaan pasaran Madrid. Proses pemilihan yang ketat telah dilakukan rakan kongsi Madrid bagi memastikan produk peserta mempunyai nilai kebolehpasaran. Baik, seterusnya kita terus ke perkembangan saham semasa yang disediakan PNB Investment. Hutang. Okey, bagaimana kita nak urus hutang dengan baik? Contohnya, saya ambil contoh sebagai contoh kad kredit. Kalau kita buka credit card statement, yang akan tertera dekat situ adalah minimum payment. Kita ni iman tak berapa kuat sangat. Last sekali cenderung untuk bayar ikut minimum payment. Kalaulah RM5,000 penggunaan kita dan kita bayar ikut apa yang bank tentukan, RM500, kita memerlukan 5 tahun sekurang-kurangnya untuk melangsaikan hutang RM5,000 itu. Jadi ini membimbangkan sebab ramai orang mungkin tak tahu tentang ilmu ni, menyebabkan dia bayar as apa yang dicadangkan oleh pihak bank. Dan sebenarnya ada juga strategi-strategi, contohnya bagaimana untuk kita mencapai bebas hutang dengan lebih pantas. Kita sebenarnya boleh bayar ekstra ke atas pinjaman-pinjaman kita. Teruskan masuk ke dalam akaun pembiayaan, bukannya letak kat dalam akaun biasa dan bank akan ambil SI, standing instruction, cukup-cukup untuk installment. Ini akan membuatkan pinjaman kita langsai lambat mengikut apa yang telah ditetapkan di dalam kontrak bank. Kerajaan memperuntukkan Geran Pertubuhan Prihatin Komuniti GPPK sebanyak RM20 juta menerusi Jabatan Pendaftar Pertubuhan ROS kepada Persatuan Penduduk seluruh negara. Bagaimana GPPK perkasa keselamatan komuniti? Bersama di studio Encik Wan Zainul Azam Kamid Elias Abdul Majid, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Geran Pertubuhan Prihatin Komuniti. Assalamualaikum Encik Wan. Waalaikumsalam. Selamat datang. Terima kasih menerima undangan kami. Kalau kita nak berbicara mengenai pendekatan ROS, itu cukup jelas, rakyat pun tahu apa yang ROS berperanan, tapi melihat kepada satu peranan baru iaitu GPPK atau satu program baru, mungkin masih awal untuk didengari walaupun ia telah berlangsung pada bulan lalu. Untuk awal, apa itu pengenalan GPPK? Okey. Terima kasih Saudari Syira. Okay. Untuk makluman semua penonton di luar sana dan juga khususnya pada Persatuan Penduduk. Geran Pertubuhan Prihatin Komuniti ini adalah merupakan satu inisiatif kerajaan yang telah disediakan melalui ucapan Belanjawan tahun 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan. Di bawah inisiatif ini sebanyak sejumlah RM20 juta Malaysia telah disediakan untuk persatuan penduduk, yang di mana setiap persatuan penduduk itu yang layak memohon akan diberikan sebanyak
RM10,000 sebagai satu peruntukan. Ya. Dan kalau lihat siapa mungkin yang akan menerima manfaat RM10,000 dan manfaat itu boleh digunakan untuk apa mungkin rencana yang boleh dilaksanakan dengan RM10,000. Okey. Sebelum tu saya ingin memaklumkan jugalah objektif JPPK ini. Okay, objektif JPPK ini adalah merupakan untuk usaha kerajaan meningkatkan tahap keselamatan dalam komuniti. Dan juga untuk meningkatkan penglibatan persatuan penduduk dalam keselamatan setempat. Dan yang ketiga adalah untuk memupuk dan memudayakan keselamatan tanggungjawab kita bersama. Dan serta yang akhir sekali, yang lebih utama adalah untuk memperkasakan persatuan penduduk dalam mendepani bencana, terutama dalam aspek keselamatan. Ya. Okey. Dan kalau ikut kepada siapa mungkin golongan atau komuniti yang akan dianalisiskan sebagai yang layak untuk menerima geran ini? Okey. Bagi persatuan penduduk yang layak untuk menerima geran JPPK ini adalah merupakan persatuan penduduk yang telah berdaftar dengan JPPM sekurang-kurangnya pada 31 Disember tahun 2022. Dan ianya mesti satu persatuan penduduk yang aktif dan telah mengemukakan penyata tahunan kepada JPPM dengan teratur dan lengkap, dan seterusnya mempunyai rekod pengurusan pertubuhan yang baik dan merupakan persatuan penduduk yang belum pernah menerima apa-apa geran dan bantuan daripada JPPM maupun agensi kerajaan yang lain. Okey, macam tadi Encik Wan kata yang aktif. Tapi bagaimana pula kalau JPPM yang satu kumpulan komuniti yang dalam status perhatian JPPM? Adakah mereka layak atau apa yang mungkin mereka boleh lakukan? Untuk pemberian geran ini, memang kita syaratkan supaya persatuan penduduk itu mestilah satu persatuan yang aktif. Dan sebab kadang-kadang kalau kita tujuan kita membantu persatuan penduduk ni supaya dia menjadi aktif. Terdapat juga persatuan penduduk yang tidak aktif. Contoh dia tidak mengemukakan penyata tahunan dan kita tak tahu apa aktiviti yang telah dilakukan. Tiba-tiba dia memohon. Jadi kita pun tak pasti sama ada permohonan itu betul-betul bertujuan untuk memperkasakan persatuan penduduk itu dalam aspek keselamatan ataupun sebab lain. Okey, ini pun mungkin sama isu dengan mungkin pertubuhan yang telah pun dibatalkan permohonannya atau dibatalkan pendaftarannya. Apa yang boleh mereka lakukan? Sebab kalau tadi Encik Wan kata pendaftaran perlulah dibuat sekurang-kurangnya sebelum penghujung Disember 2022. Apa yang boleh mereka lakukan? Bagi persatuan yang telah dibatalkan pendaftarannya di bawah Akta Pertubuhan 1966 ataupun di bawah JPPM, memang sebenarnya dia tak ada peluanglah untuk memohon. Sebab biasanya bila sebuah persatuan itu dibatalkan, dia perlu merayu untuk diaktifkan semula ataupun dimasukkan semula dalam senarai pertubuhan yang berdaftar. Dia perlu kepada membuat permohonan kepada yang amat berhormat yang berhormat Menteri Dalam Negeri lah. Tapi mungkin boleh terlepas kepada permohonan JPPK lah mungkin. Itu kita memang ada prosedur dan proses semakan yang teliti lah. Jadi insya-Allah biasanya perkara-perkara ini tidak berlaku lah. Ya. 10,000 bukan satu amount yang kecil. Banyak mungkin aktiviti keselamatan yang boleh dilakukan oleh komuniti tertentu. Kalau melihat kepada bagaimana proses ini berlangsung, tapi pada awal untuk kita lihat apa mungkin yang boleh mereka yang berdaftar JPPM ini, pertubuhan ini berdaftar, apa yang boleh mereka lakukan untuk memohon JPPK. Apa prosesnya dari awal? Dokumentasi diperlukan? Adakah ia secara dalam talian? Okey, satu soalan yang menariklah. Permohonan untuk JPPK ini memang dilaksanakan secara sepenuhnya dalam talian, di mana persatuan penduduk perlu mengisi borang melalui sistem pengurusan pertubuhan ataupun lebih dikenali dengan sistem eROSES. Okey. Dan dokumen yang diperlukan adalah salinan penyata kewangan persatuan penduduk yang mempunyai nama dan nombor akaun yang jelas dan yang telah disahkan oleh pihak bank.
Dan seterusnya bergantung kepada jenis permohonan, iaitu daripada sama ada pembelian aset kelengkapan keselamatan ataupun program bersama agensi yang lain. Sekiranya surat kebenaran daripada agensi atau jabatan yang berkaitan diperlukan pun turut diperlukan untuk dimuat naik dalam sistem tersebut. Bermakna kertas kerja, amaun nilai program atau aktiviti atau sumber keselamatan dalam setiap komuniti itu perlu jelas dalam setiap permohonan. Betul. Okey. Kalau kita nak lihat bila mungkin permohonan GPPK boleh dibuat, sampai bila mungkin sepanjang waktu ini mereka boleh imbas balik dari segi aktiviti pertubuhan, apa pula dalam proses permohonan itu yang boleh perlu mereka lebih sensitif agar tidak terlepas peluang ini. Pada pandangan saya, untuk pihak Persatuan Penduduk tidak terlepas peluang keemasan ini dalam keadaan yang memerlukan kita boleh katakan demi untuk melaksanakan program-program keselamatan setempat ini, saranan saya kepada pihak Persatuan Penduduk adalah supaya mereka kerap melayari portal sesawang GPPM ataupun sistem pengurusan pertubuhan tersebut, iaitu sistem e-Roses tu www.eroses.gov.my ataupun www.ros.gov.my, dan juga Facebook Jabatan Pentadbiran Pertubuhan Malaysia. Dan sekiranya memerlukan lagi maklumat terperinci, bolehlah berkunjung ke pejabat-pejabat GPPM negeri yang ada di seluruh negara, dari Perlis hinggalah ke Sabah. Seperti yang di skrin itu pula? Itulah portal rasmi permohonan GPPK. Betul. Okey. Dari segi skop program atau komponen, kalau kita lihat skop atau komponen keselamatan itu besar. Mungkin idea-idenya boleh diskopkan atau lebih spesifik yang boleh Encik Wan jelaskan apa yang boleh dimohon dalam GPPK dari segi skop atau komponen keselamatan komuniti. Okey. Untuk geran GPPK ini, kita telah menggariskan dua komponen utama. Itu yang pertama adalah pembelian peralatan kelengkapan keselamatan. Di mana Persatuan Penduduk boleh membeli atau membuat perolehan alat-alat kelengkapan yang akan dinyatakan di dalam sistem e-Roses ini dalam borang permohonan. Contoh dia macam lampu sulur, jaket keselamatan, topi keselamatan, baton keselamatan, kon keselamatan, dan kadang-kadang mengikut keperluan CCTV juga dibenarkan. Okey. Dan sekiranya kalau memerlukan macam boom gate, crash gate, itu pun boleh dipertimbangkan dengan syarat mempunyai kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. Pemberian geran ini adalah pemberian one off. Ya, one off. Ikut kepada keperluan. Dan komponen yang kedua adalah modul latihan. Modul latihan ni kita mensyaratkan supaya pihak Persatuan Penduduk mengadakan latihan dengan jabatan-jabatan dan agensi kerajaan yang lain. Contoh dia macam Polis Radio Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Sukarelawan Rakyat, Rela, Angkatan Pertahanan Awam dan sebagainya lah, mengikut keperluan. Okey, kalau ikut keadaan, sekiranya geran pun telah dibenarkan, adakah dibenarkan pertubuhan membuat pembelian atau perolehan barangan keselamatan, peralatan keselamatan yang kurang daripada amaun geran yang diberi? Untuk itu memang kita lihat keperluan sebenar dan mungkin kita boleh pertimbangkan, walaupun sebenarnya kita memang menggalakkan Persatuan Penduduk supaya menggunakan pakai pembelian tersebut dengan had sehingga RM5,000. Manakala untuk latihan dia ada dua, sama ada Persatuan Penduduk tu nak buat kedua-duanya, sama ada pembelian peralatan tersebut dan juga latihan, so RM5,000. Tapi kalau dia nak buat latihan khusus bersama jabatan-jabatan kerajaan tu, dia boleh buat gunakan RM10,000. Terpulanglah sama ada 2 siri atau 3 siri, terpulang kepada Persatuan Penduduk untuk mengaturkan
program latihan mereka tu. Okey, satu separuh masa pertama bersama perbincangan bersama Encik Wan Zainul Azam Kamid, satu perbincangan yang cukup jelas bagaimana proses GPPK ini boleh dilaksanakan bagi pertubuhan-pertubuhan yang ingin memohon GPPK. Selepas ini ada perbincangan lanjut. Kita akan bersama dengan Encik Wan selepas ini dalam Bis Malaysia. RM20 juta diperuntukkan menerusi Jabatan Pendaftar Pertubuhan ROS kepada Persatuan Penduduk seluruh negara. 10,000 grant diberikan kepada pertubuhan penduduk untuk memastikan apa mungkin input atau komponen keselamatan yang mereka rasakan perlu dalam komuniti mereka. Kita masih bersama dengan Encik Wan Zainul Azam Kamid, Elias Abdul Majid, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, untuk kita kenal pasti apa itu GPPK, bagaimana prosesnya, apa mungkin manfaatnya kepada komuniti. Encik Wan, tadi kita telah pun perjelaskan sekiranya pembelian kurang daripada amount grant. Tapi bagaimana pula sekiranya dokumentasi atau amount itu mereka rasakan tidak mencukupi atau memerlukan lebih daripada grant sebenar. Bagaimana permohonan itu atau pertimbangan yang diberikan? Permohonan yang melebihi peruntukan yang ditetapkan RM10,000, misalnya macam RM12,000 ataupun RM15,000, kita memang sukar untuk menimbangkannya dan mungkin kita akan meluluskan pada tahap ataupun limit yang RM10,000 itulah. Maksudnya kalau persatuan penduduk itu memohon sebanyak RM15,000 yang mengandungi beberapa item, kita akan lihat dan kita akan saringkan dan hadkan kepada pembelian sebanyak RM10,000 sahaja. Okey. Satu soalan yang saya rasakan dari awal Cik Wan kata kita boleh beli peralatan, kita boleh juga melaksanakan satu komponen keselamatan. Sekiranya satu permohonan memerlukan dua-dua peralatan dan juga komponen atau program keselamatan, adakah boleh atau salah satu pun cukup sahaja? Untuk menjawab soalan itu sebenarnya memang kedua-duanya boleh. Okey. Maksudnya kalau persatuan penduduk itu bercadang untuk membeli peralatan keselamatan, so kita akan limitkan RM5,000 dan sementara program yang keselamatan yang ingin dilaksanakan itu pun kita benarkan kepada RM5,000. So jumlah keseluruhan adalah RM10,000. Dalam satu permohonan? Dalam satu permohonan. Okey. Dari segi program atau pembiayaan yang tidak dibenarkan di bawah permohonan GPPK, mungkin lebih sensitifnya untuk kita tekankan untuk penduduk atau komuniti juga faham walaupun walaupun skopnya itu lebih besar komponen keselamatan, program keselamatan, tetapi apa sebenarnya yang sensitif untuk mereka faham, ada juga yang tidak boleh atau limitasinya. Okey. Dekat sini saya ingin menggariskan perkara-perkara yang tidak dibenarkanlah. Yang pertama sekali adalah sebarang program atau aktiviti yang melanggar peraturan dan perundangan di negara kita. Dan yang kedua adalah pembelian harta modal ataupun aset kelengkapan yang tidak menyumbang kepada pelaksanaan program tersebut. Contohnya adalah pembelian telefon bimbit, komputer, fax machine. Itu contoh dia lah, salah satulah. Bukan satu skop keselamatan. Bukan. Dan yang seterusnya, ianya bukan bertujuan untuk membiayai ataupun menampung pelanjaan operasi harian persatuan tersebut. Sebagai contoh, pembayaran bil utility macam telefon, elektrik, air dan juga yuran langganan internet. Memang kita tak benarkanlah. Dan juga di bawah gerak ini kita tak benarkan untuk membiayai sebagai modal untuk persatuan penduduk menjalankan perniagaan.
Adakah pembelian atau pembiayaan itu dipantau ROS selepas grant telah diberikan? Ya, betul. Dan perlu membuktikan setiap pembelian? Betul. Okey. Apabila Persatuan Penduduk telah pun selesai melaksanakan pembelian ataupun modul latihan khusus bersama agensi keselamatan, satu laporan pelaksanaan program ataupun pembelian kelengkapan keselamatan tersebut perlu dimuat naik melalui sistem Erosers dan dikemukakan kepada JPPM, disediakan dalam format bahasa Melayu. Bagi tujuan pemantauan dan juga kajian untuk memastikan keberkesanan geran inilah. Dan ianya mesti dikemukakan kepada JPPM sebelum atau pada 31 Disember tahun 2023 tahun ini. Ya. Okey. Satu, lagi sekali untuk kita tekankan, dalam setiap permohonan perlu dokumen yang lengkap. Untuk kita pastikan dokumen-dokumen itu jelas, mereka yang bertindak sebagai mereka yang mentadbir sebuah pertubuhan itu perlu faham dokumen yang perlu disediakan. Kalau boleh Encik Wan perjelaskan lagi dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan untuk permohonan GPPK ini? Untuk permohonan sebenarnya dia lebih mudah berbanding dengan geran-geran yang pernah disalurkan oleh Jabatan Mentara Betul Malaysia. Persatuan hanya perlu mengisi borang permohonan melalui atas talian, dan daripada segi dia punya tujuan, objektif, anggaran perbelanjaan semua dah ada dalam sistem tersebut. Okey, ini seperti dokumennya seperti di Kaca TV. Ya, betul. Jumlah peruntukan permohonan yang boleh dibuat, amount-nya, dan bagaimana dari segi pertubuhan, aktiviti pertubuhan yang aktif untuk dilaporkan dalam dokumentasi permohonan GPPK. Betul juga. Ya. Okey. Baik, kalau kita nak lihat dari segi peruntukan GPPK ini, kalau kita faham ia adalah one off, mungkin dari segi seperti yang dijelaskan Encik Wan, dari segi peralatan keselamatan 5,000, dari segi komponen atau program keselamatan 5,000 lagi. Ia boleh dimohon dalam sekali permohonan, dan penerimaan itu bila boleh diterima? Kalau kita biasa Persatuan Penduduk mesti akan tanya bila mereka akan terima geran itu? Okey. Pemakluman status permohonan, Persatuan boleh menyimak di dalam sistem Erosers dalam tempoh 5 hari bekerja selepas penilaian permohonan tersebut dilaksanakan oleh JPPM. Manakala pemakluman penyaluran geran kepada Persatuan Penduduk melalui akaun pertubuhan pengenalan persatuan adalah dalam tempoh 7 hari bekerja dari tempoh pemakluman keputusan tersebut. Cepat. Okey. Dan pihak persatuan juga perlu mengemukakan makluman pengesahan penerimaan geran tersebut kepada JPPM melalui sistem yang sama dalam tempoh 7 hari bekerja juga. Okey, satu proses yang cukup jelas, proses yang senang secara dalam talian, dan kaedah bayaran juga akan dikreditkan ke dalam akaun pertubuhan tersebut. Satu proses yang singkat juga dari segi penerimaan geran, bagaimana proses pembelian dan pengurusan geran diuruskan oleh pertubuhan tertentu, dan saya kira satu perbincangan yang cukup jelas dari Encik Wan Zainul Azam Kamil alias Abdul Majid. Terima kasih Encik Wan. Itu sahaja yang dapat kami kongsikan dalam Bis Malaysia edisi 4 Julai 2023. Menyusul selepas ini, pastikan sahih. Terus setia bersama RTM, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.